In only a few seconds. Assalamualaikum dan selamat petang. Selamat datang saya ucapkan kepada semua penonton-penonton kita di hari yang terakhir bagi kejohanan Asia Sevenside Championship 2024. Debaran semakin terasa. Dalam misi merebut kejuaraan di edisi yang kedua kejohanan Asia 7. Kita bermula daripada peringkat kumpulan di mana kedua-dua pasukan ini daripada pasukan Jepun dan juga pasukan Filipina telah pun menjadi juara di kumpulan masing-masing, di mana pasukan Jepun mengungguli kumpulan A, manakala pasukan Filipina pula kekal sebagai juara di kumpulan B. Jadi mereka dipertemukan ketika ini bagi merebut gelaran sang juara di edisi kedua Asia Sevenside Championship 2024. Pasukan Jepun selaku juara bertahan membawa gelaran sang juara daripada edisi pertama tahun lalu berdepan dengan pasukan Filipina dalam misi mendapatkan kejuaraan sulung bagi pasukan mereka. Di edisi lalu mereka tiada ataupun tidak berjaya mendapatkan kejuaraan di tempat sendiri. Kejohanan yang berlangsung di Manila, Filipina. Jepun sebaliknya menjadi juara. Dan kali ini mereka berpeluang melayakkan diri ke pentas akhir. Ditakdirkan berdepan dengan juara bertahan. 20 minit pertama bakal dimainkan, whistle ditiup. Bola untuk pasukan Jepun. 7 pemain utama yang diturunkan ketika ini oleh ketua jurulatih bagi pasukan Jepun adalah kapten pasukan berjersey nombor 2 Masanori Abe, nombor 5 Taisei Izukawa, 8 Yuya Hakozaki, nombor 11 Miran Kabe, penjaga gol nombor 12 Riki Narita, 17 Riku Moriyasu, dan pemain terakhir 74 Shunsuke Nakamura. Manakala bagi pasukan Filipina pula,
7 pemain utama yang diturunkan. Penjaga gol seperti biasa, nombor 1 Kenry Balobo, kapten pasukan berjersey 9 Misak Bahadoran, nombor 7 Stephen Shrok, salah satu tonggak utama bagi pasukan Filipina. Rick Galantes sama-sama dengan pemain berjersey nombor 20 Mark Hartman, Anel Amita jersey nombor 22, dan juga pemain terakhir jersey nombor 66 Daisuke Sato. Kedua-dua pasukan ini membawa track record tanpa kalah sebenarnya daripada peringkat kumpulan mereka memulakan saingan ini. Dan akhirnya pada hari ini rekod tersebut bakal berubah bagi salah satu pasukan ini, kerana salah seorang ataupun salah satu pasukan ini bakal ditewaskan di hujung permainan. Jadi sama-sama kita nantikan siapa yang bakal menjulang trofi kejuaraan bagi Asia 7 Championship 2024 ini. Pasukan Jepun bertemu dengan pasukan kebangsaan di peringkat separuh akhir, di mana perlawanan tersebut berlangsung pada semalam hari tepat jam 8 malam. Tapi sayangnya pasukan Malaysia nasib tidak menyebelahi pasukan mereka apabila ditewaskan di tangan juara bertahan dengan skor 3 tanpa balas. Dapat kita saksikan perlawanan ini hangat di antara legenda-legenda bola sepak Malaysia menentang pemain-pemain daripada Jepun ini. Manakala pasukan Filipina pula ditakdirkan mereka bertemu dengan pasukan Hong Kong. Dan mereka berpesta gol. Menang terhadap pasukan Hong Kong dengan mata 6 berbalas 1. Dan gerakan sepakan penjuru gol pertama untuk pasukan Filipina melalui striker berbisa pasukan Jepun. Jersey nombor 11 Miran Kabe muncul sebagai panjaring gol sulung melalui gerakan ini. Hantaran daripada Shusuke Nakamura, baik free header yang didapatkan oleh pemain ini. Mudah saja menggunakan kelebihan badannya yang tinggi tersebut, melompat tinggi ke udara untuk menjaringkan gol pertama untuk pasukan Jepun. Seterusnya mengikat kedudukan Yuya Hakozaki. Miran Kabe ketika ini telah pun mempunyai jumlah 8 jaringan sepanjang saingan kejohanan ini. Baik, mencari Taisei Izukawa, satu hantaran ke dalam, dipotong baik. Berjaya dipatahkan. Dibiarkan saja oleh Taisei Izukawa. Masanori, kapten pasukan, berganding dengan Shunsuke Nakamura di bahagian belakang untuk mempertahankan benteng pertahanan pasukan Jepun.
Begitu juga dengan Riku Moriyasu. Main di sebelah kiri. Dapat kita lihatkan bola dicari. Riku hantaran ke dalam sekali lagi. Dan kali ini mencari Yuya Hakozaki pula di tengah. Sempat tandukan dilakukan. Namun dia tidak berada di dalam keadaan yang cukup selesa untuk melakukan tandukan tersebut. Baik, hadangan yang dilakukan oleh Daisuke Sato. Bola terus dibawa ke depan. Dapat kita lihatkan Mark Hartman dan juga Peter Grok sudah pun berada di depan menunggu saja bola itu dilorong. Kali pertama sebenarnya pasukan Filipina ditinggalkan terlebih dahulu di perlawanan. Kerana sepanjang perlawanan bermula daripada peringkat kumpulan, mereka saja yang membuka tirai setiap perlawanan dengan gol-gol menarik. Dan kali ini barulah mereka berjumpa dengan saingan yang sama levelnya. Asakan demi asakan dilakukan. Stephen Stroke. Dan kali ini dapat kita lihatkan kejatuhan oleh Mark Hartman. Dikasari oleh Masanori sebenarnya. Kita lihat. Tampak seperti tiada sebarang sentuhan daripada Masanori Abe sebenarnya. Kurang pasti siapakah yang disalahkan ketika ini. Adakah Mark Hartman ataupun dan sepakan percuma diberikan. Jadi dapat kita lihat kesalahan tersebut disalahkan kepada Mark Hartman sebenarnya. Terus saja satu rembatan. Menunggu saja Ryota Sasaki di depan. Masih lagi Ryota. Satu lagi rembatan. Belum lagi ada bola yang mahu menguji Kenry Balobo. Dan gerakan daripada Peter Grok. Hadangan cantik daripada Ricky Yuda. Menyukarkan Peter Grok mengawal bola tersebut. Sekali lagi kita lihatkan. Inilah rembatan terus ke dalam dakapan Kenry Balobo. Namun terlepas betul-betul bola tersebut di kaki Ryuta Sasaki. Rembatan daripada Kensuke Enjo sebentar tadi. Hampir-hampir saja menewaskan Stephen Stroke. Yang kali ini beliau ditugaskan sebagai kapten pasukan Filipina. Kerana dapat kita lihatkan pada semalam hari Misak Bahaduran yang menjadi kapten pasukan. Dan kali ini Stephen Stroke pula pemain yang di mana pernah beraksi bersama-sama dengan penyerang berbisa Liverpool Roberto Firmino di Hoffenheim suatu ketika dahulu. Kali ini bersahaja bermain di Liga Sosial Filipina menjadi kapten pasukan Shoyagata daripada kanan. Terus saja hantaran ke dalam dakapan Kenry Balobo. Peter Grok cuba melihatkan ruang kosong. Ditutup kemas ketika Anila Meta mendapatkan Mark Hartman. Dikasari. Memujur bola berjaya dipegang semula. Stephen Stroke satu rembatan. Terus ke kaki Ricky Yuda. Mudah saja bola dikeluarkan daripada kawasan bahaya. Pasukan Filipina bermula daripada bawah. Anila Meta. Peter Grok.
cuba untuk ditekan oleh Kensuke Enjo. Adoran nukar posisi padang, mendapatkan Stephen Stroke ketika ini. Lihatkan di depan. Agak perlahan sebenarnya permainan yang ditunjukkan oleh pasukan Filipina. Tidak berjaya menjumpai pemain-pemain yang berada di depan. Tidak mahu merisikokan dengan hantaran-hantaran yang merugikan pasukan mereka. Kerana kita sedia tahu pasukan Jepun begitu lengkap dengan serangan counter attack mereka. Jadi agak berbisa jika kesilapan dilakukan ketika hantaran-hantaran jauh dilakukan. Pahadoran berjaya membola ke depan. Tiada sebarang bantuan pula. Seorang diri terpaksa patah balik. Cari Anela Meta. Sekali lagi Anela Meta. Stephen Stroke berada di kiri. Peter Grok di hujung kanan. Mengunci pergerakan Stephen Stroke, tidak membenarkan hantaran-hantaran berbisa yang biasa beliau lakukan. Masih lagi tidak berjaya sebenarnya pasukan Filipina memasuki petak gol tersebut. Sekali lagi kita diperlihatkan dengan pertukaran secara besar-besaran daripada jurulatih pasukan Jepun, memasukkan Ryota Sasaki, Kensuke Enjo, Riki Yoda. Tukarkan terus 5 orang pemain yang berada di tengah padang tersebut, dengan tujuan untuk menyimpan tenaga untuk dibawa ke comeback period sebentar lagi. Sementara itu dapat kita lihatkan keadaan di EV Arena dan hantaran daripada Shohei Agata. Sambungan daripada Yuto Arai. Tidak berjaya pula. Kita lihat sekali lagi. Hantaran Ryota Sasaki mencari Shohei Agata di kiri padang. Mudah saja bola tersebut dihantar mencari Yuto Arai, namun terlepas peluang pasukan Jepun ketika ini. Inilah ditukarkan ketika ini. Daisuke Sato. Rasionable dimasukkan. Sementara itu kita berehat dan di skrin kaca anda ketika ini dilihatkan Yuya Hakozaki mempunyai jaringan yang terbanyak ketika ini. Kedua terbanyak sebenarnya. 8 jaringan, manakala inilah top scorer kita bagi perlawanan kali ini. Mark Hartman berjesi 20 dengan jaringan 9 sepanjang edisi ini berlangsung. Baru saja beliau mendapatkan hat-trick di perlawanan separuh akhir. Di separuh akhir pada semalam hari menentang pasukan Malaysia. Menentang pasukan Hong Kong sebenarnya. Kita teruskan. Hantaran mencari Miran KB ke depan. Bijak reaksi yang ditunjukkan oleh Kenry Balobo. Betul-betul lincah. Kita lihat rembatan daripada Masanori mencari Miran KB sebenarnya. Dan satu dorongan atau sambungan
Kita diperlihatkan bench pasukan Jepun yang sering kali bertukar-tukar minit permainan, dan kita lihat kesilapan daripada pasukan Filipina. Kekasaran ke atas Shunsuke Nakamura daripada Stephen Shruk sebenarnya sebentar tadi. Baik sebenarnya pengawalan bola yang ditunjukkan oleh Shunsuke. Namun sedikit kekasaran yang dikenakan ke atas beliau. Dan kali ini sepakan percuma daripada pasukan Jepun. Miran Kabe dapat kita lihatkan, dan juga Taisei Izukawa. Set piece, terus lembatan ke tengah, terkena ke kaki Peter Grog. Terus saja Shunsuke Nakamura menyambung muntahan bola tersebut. Rebound ball yang terkeluar. Peluang untuk Shunsuke Nakamura sebenarnya. Dan sekali lagi, di antara Masanori Abe dan juga Mark Hartman ini masih lagi belum selesai. Dan bertugas lomos Masanori cuba menahan top scorer kita ini, Mark Hartman. Sepakan percuma sekali lagi. Jaya didapatkan oleh pasukan Filipina. Peluang bagi pasukan mereka. Daisuke Sato, Stephen Shruk, Mark Hartman. Tiga kepala bersatu untuk mengambil sepakan percuma ini. Peluang bagi pasukan Filipina. Percubaan Dami. Lembatan daripada kedua-dua kaki Daisuke Sato dan juga Mark Hartman. Terus menjumpai benteng pertahanan pasukan Jepun. Daisuke Sato satu-satunya pemain yang memegang kad merah sepanjang kejohanan ini. Perlawanan menentang pasukan kebangsaan sebenarnya. Sedikit menyebabkan pertelingkahan berlaku. Dan sebagai hukuman, Daisuke Sato dilayangkan kad merah. Terus dikeluarkan sepanjang perlawanan tersebut. Dan kali ini giliran pasukan Jepun, namun baik Daisuke Sato. Serangan balas Patrick Grog. Sekali lagi Stephen Shruk. Dua orang yang memberikan tekanan, tidak mampu berbuat apa-apa sebenarnya. Riku Moriyasu bawa bola ke depan, mencari pemain. Rakas pasukan Masanori dicari. Shunsuke Nakamura. Taisei Izukawa di hujung. Satu lintangan yang cuba dilakukan, dipatahkan oleh pertahanan pasukan Filipina. Sepakan penjuru untuk pasukan Jepun. Terus ke belakang mencari Yuya Kozaki. Hantaran. Terlepas pula peluang Masanori. Tampanan yang agak kurang kemas. Peter Grog kali ini membawa bola ke depan. Cuba untuk dihalang. Berjaya dihentikan. Stephen Shruk. Balobo jaga gol pasukan Filipina, berikan performance yang begitu menarik. Satu minit terakhir perlawanan kita di separuh masa yang pertama. Baru saja satu time out yang diminta oleh pasukan ini. Shunsuke Nakamura. Ujung-ujung perlawanan.
masuk bola ke dalam. Sedikit buntu dapat kita lihatkan sudah pun bersedia pertahanan pasukan Filipina. Sedia dengan segala serangan yang bakal dihasilkan. Shusuke Nakamura. Bola ke depan, cuba mencari Miran KB sebenarnya yang berada di depan. Lebih untuk membuang masa sahaja. Lihatkan sudah pun berada di hujung-hujung betul. Untuk terus kita tamatkan saingan di And the referee has blown the half-time whistle for the Asian Championship final between Japan and the Philippines. The half-time score is Japan 1, Philippines 0. Your goal scorer for the solo goal in this final is player number 11, Miran. Jepun di depan dengan hasil jaringan daripada Miran KB. Pada jersey nombor 11. Kita kembali selepas ini di separuh masa yang kedua. 2024 official merchandise as well as the Harimau Malaya jerseys, home and alternate. Get them whilst there's still stock. EV, risk everything.
The second half is almost upon us. Who shall come out victorious in this Asia 7 Championship final between Japan and Philippines? Baiklah, kita teruskan saingan kita di separuh masa yang kedua. Perlawanan sengit di antara pasukan Jepun dan juga pasukan Filipina masih lagi kekal dengan jaringan pertama di awal perlawanan oleh Miran KB sebentar tadi. Letakkan pasukan Jepun ada di depan ini. Belum lagi selamat sebenarnya untuk pasukan Jepun. Kerana masih lagi ada comeback period yang bakal dimainkan selepas separuh masa yang kedua ini. Jadi pasukan Filipina masih lagi ada harapan untuk melakukan comeback. Stephen Shruk terus saja melebarkan bola mencari Peter Grog. Baik sebenarnya gerakan wantu ini. Anel Lameta masak kemas oleh Yuto Arai. Terus saja serangan balas dilakukan. Kekasaran pula daripada Anel Lameta menjatuhkan Yuto Arai. Tidak berjaya Yuto Arai mendapatkan bola, namun kesalahan daripada Anel Lameta tersebut mematahkan serangan daripada pasukan Jepun. Dan kali ini Ryota Sasaki. Tembatan terus tersangkut di benteng pasukan Filipina. Namun terlewat sedikit Anel Lameta untuk melakukan hantaran tersebut. Kecederaan yang dialami ketika ini pemain pasukan Jepun. Pasti sebenarnya siapa yang mengalami kecederaan tersebut. Yuto Arai sebenarnya. Sekali lagi di antara kedua-dua pemain ini, Anel Lameta dan juga Yuto Arai. Tadi mereka diberikan pakan pencuri. Kesaran daripada Anel Lameta. Dan kali ini juga daripada Anel Lameta sebenarnya. Riki Nerita sepakan ke depan mencari Shohei Agata sebenarnya. Tapi Balobo lebih kemas mengeluarkan bola daripada kawasan bahaya. Antara ke tengah mencari Shohei Agata. Biasa kemas oleh dua orang pertahanan. Berjaya bola ini mencari Shohei Agata. Main-main di tepi saja dua orang pasukan ini. Tandukan ke dalam mencari Ryota Sasaki. Peluang yang terbuka luas. Hantaran daripada Taisei Izukawa sebenarnya. Ataupun Yuto Arai ke dalam mencari kepala Ryota Sasaki. Sekali lagi Ryota Sasaki terlepas peluang untuk menjaringkan gol. Kecewa Stephen Shruk tidak dapat mengejarkan bola tersebut. Dan lontaran ke dalam buat pasukan Jepun. Tomoya Sekine cari Ryota Sasaki sebenarnya. Tenang saja Kendry Balobo. Ramai juga peminat-peminat pasukan Jepun dan juga pasukan Filipina yang kita dapat lihatkan di tepi-tepi padang tersebut memenuhi dan juga memeriahkan lagi kawasan kejuaraan ini. Jadi hari yang terakhir, hari mencari sang juara, dan kali ini Kensuke Enjo sekali lagi mencari Ryota Sasaki. Terlepas peluang
Ryota Sasaki untuk menjaringkan gol buat pasukan Jepun. Maharman berkali-kali dapat kita lihatkan aksi cemerlang daripada Kenry Balobo, penjaga gol pasukan Filipina. Kekal tenang walaupun berkali-kali beliau diasak. Dan kali ini Arnel Ameta Bahadur dan rembatan terus. Terlepas kekasaran dilakukan. Patrick Grog kali ini. Lihat rembatan daripada Bahaduran. Terus saja ke Rikia, namun ada satu terjahan keras daripada penjaga gol terhadap Patrick Grog tersebut. Sepakan penjuru daripada pasukan Filipina. Patrick Grog balik ke belakang. Bahaduran mencari rakan sepasukan Daisuke Sato. Pasukan semula menggantikan main berada di dalam untuk memberi bantuan. Stephen Shrong sekali lagi. Rembatan kaki kidal yang tidak menepati sasaran. Kadang lalu di tepi gawang gol pasukan Jepun. Sanori pada Shinsuke Nakamura. Satu tolakan daripada Arnel Ameta. Lagi sudah 3 kali sebenarnya kesalahan yang dilakukan oleh Arnel Ameta ini. Dan perlu diingatkan di setiap separuh masa kesalahan melebihi 5 kali bakal dianugerahkan penalti shootout kepada pihak lawan. Kurang pasti sudah berapa kesalahan yang dilakukan oleh pasukan Filipina. 3 saja sudah daripada Arnel Ameta. Dan lagi 2 penalti shootout bakal diberikan kepada pasukan Jepun sebenarnya. Jadi perlu berhati-hati buat pasukan Filipina. Perlu mengekalkan permainan di dalam keadaan bersih untuk mengelak sebarang kesilapan yang tidak diinginkan. Sekali lagi Miran Kabe peluang dihalang kemas oleh Daisuke Sato. Serangan balas 2 lawan 1 ketika ini. Rembatan Stephen Shrong gagal pula menewaskan Riki Narita. Tinggi sebenarnya rembatan. Kita lihat percubaan pertama daripada Miran Kabe yang ditukarkan menjadi serangan balas. Terus saja rembatan kencang daripada Stephen Shrong. Shinsuke Nakamura, Taisei Izukawa. Mengalami sedikit kecederaan sebenarnya tonggak utama pasukan Filipina, tetapi lihatlah Bahaduran ketika ini berseorangan berjaya dipatahkan oleh Masanori. Lantaran mencari Miran Kabe sekali lagi di depan. Tetapi lagi dan lagi Kenry Balobo bertindak cemerlang menyelamatkan. Kita lihat Masanori mencari Miran Kabe di kiri padang. Antaran yang begitu bahaya. Kekal tenang dapat kita lihatkan raut wajah di muka Kenry Balobo. Mudah saja menyelamatkan situasi tersebut. Dan inilah sosok yang bertanggung jawab untuk melatih pemain-pemain pasukan Jepun. Sementara itu, pemain yang mengalami kecederaan sebentar tadi dikeluarkan. Ditunjukkan juga semangat kesekanan daripada Miran Kabe yang membantu Stephen Shrong untuk keluar daripada permainan. Belum lagi sepatutnya bola itu dimainkan. Tapi ada satu provokasi daripada pasukan Jepun yang cuba untuk mendapatkan penyerangan daripada apa sebenarnya yang berlaku ketika ini.
antara Miran Kabe dan juga Andres Rafael. Kesalahan dikesan Miran Kabe sebenarnya. Tersenyum dengan perlawanan ke atas Andres Rafael seketika tadi. Balobo kita tenang, lepaskan sepakan ke depan, keluar saja ke belakang. Dia bench. Bench sikit. Nikia Nikita. Baik sebenarnya gerakan ini Riku Moriyasu, namun berjaya dibaca oleh Kanikosa. Lontaran ke dalam, tandukan keluar daripada petak daripada Bahaduran. Sementara itu cuaca juga baik sepanjang perlawanan ini berlangsung, seperti memberi kerjasama ke atas pemain-pemain ini. Dan kita lihat pergelutan di antara Shunsuke Nakamura dan juga Arnel Ameta berakhir dengan satu clearance daripada penjaga gol. Jaya Shunsuke untuk mendapatkan bola tersebut. Steven Shruk masuk semula untuk membantu rakan sepasukan. Arnel Ameta membawa bola ke kanan, bertukar dengan Kanikosa dan akhirnya berjaya diasak. Masih lagi dipegang sebenarnya, kemas, kekal tenang dan akhirnya dipotong oleh Masanori. Sedikit tinggi sebenarnya kaki yang diangkat oleh Steven Shruk. Namun advantage untuk pasukan Jepun. Terus Shunsuke Nakamura. Pengawalan bola yang kemas ditunjukkan. Riku Moriyasu. Memberi peluang untuk rakan sepasukan mengambil nafas terlebih dahulu. Case player ni aku ada. Memenuhi jangkaan awal sebenarnya. Perlawanan ini berlangsung dengan begitu sengit. Dengan satu saja jaringan sulung daripada pasukan Jepun setakat ini. Time out yang diminta. Oh tidak. Leon kata pengadil dapat kita dengarkan. Untuk bola buat pasukan Filipina sebenarnya. Lontaran ke dalam. Tandukan daripada Balobo. Baik sebenarnya Balobo ini mengawal kanan dan kiri kawasan beliau. Ruang kosong yang cuba untuk diisi. Steven Shruk ketika ini hantaran ke depan. Baik mendapatkan Andres Rafael. Belum lagi terkeluar. Kemas Riki Yoda mengambil bola. Shoya Gata ketika ini. Begitu mudah pengawalan bola yang ditunjukkan. Bukan tenang semua pemain ini. Kensuke Enjo. Mencari Shoya Gata. Satu lintangan cuba mencari Yota Sasaki. Dihalang oleh Kenry Balobo. Tindakan bernas dapat dilihatkan. Kensuke Enjo mendapatkan Shoya Gata. Dan terus satu sepakan yang berjaya untuk dihalang oleh Kenry Balobo. Sekiranya perlawanan ini berakhir dengan mata yang sedia ada, sudah tentu kita sedia tahu siapakah yang bakal menjadi best keeper bagi perlawanan akhir ini. Kenry Balobo meskipun sudah dibolosi dengan jaringan pertama daripada pasukan Jepun, tetapi itu adalah kesilapan terakhir beliau sepanjang perlawanan ini. Kanikosa sangat licik sudah dapat kita lihatkan. Bicycle kick yang telah pun bersedia untuk dilakukan. Sekali lagi kita lihat hantaran daripada Arnel Ameta cuba mendapatkan Kanikosa. Namun tidak berjaya pula untuk bola itu melepasi daripada kepala pertahanan
Ricky Yuda. Time out kita di minit yang ke-34. Dengan mata masih lagi kekal. 1 untuk pasukan Jepun, 0 untuk pasukan Filipina. Masih lagi kekal 1-0 di scoreboard sebenarnya. Pasukan Jepun masih lagi gagal mencari gol kedua sebenarnya. Kita lihat sekali lagi gol yang pertama daripada sepakan penjuru yang mendapatkan miran KB. Mudah saja free header ini dimanfaatkan. Terus saja memisahkan kedua-dua pasukan. Satu mata menjadi jurang pemisah. Daisuke Sato. Bahadoran ketika ini. Sepakan ke depan. Terus ke dalam kaki Yuto Arai. Shoya Gata ketika ini. Baik sebenarnya skill yang ditunjukkan. Menewaskan Bahadoran, namun serangan balas yang cuba dilakukan Mark Hardman ketika ini. Top scorer terai. Percubaan yang baik menguji Ricky Narita. Sekali lagi pasukan Filipina dapat kita lihatkan 2-3 percubaan berbahaya yang ditunjukkan oleh pasukan Filipina sebenarnya. Sudah mula dapat kita lihatkan intensiti perlawanan sudah pun bertukar. Berada di tahap yang tinggi ketika ini. Sering berbalas-balas serangan bagi kedua-dua pasukan. Menguji kedua-dua penjaga gol. Maupun Kenry Balogo ataupun Ricky Narita. Tapi kekal tenang kedua-dua penjaga gol menunjukkan prestasi yang cukup bagus di perlawanan akhir ini. Yuto Arai patah balik mencari Ricky Narita. Satu rintangan. Berjaya Kanikosa sekali lagi mematahkan hantaran tersebut. Mengunci kemas striker Yota Sasaki tersebut. Terlepas tumbukan yang cuba dilakukan. Sekali lagi Yuto Arai sedikit tinggi untuk Ryota Sasaki menanduk. Kredit perlu diberikan kepada pemain ini. Kanikosa mematahkan serangan daripada pasukan Jepun. Daisuke Sato. 5 minit yang terakhir ini dapat kita lihatkan pasukan Filipina lebih dominan. Memegang bola, membuat serangan yang begitu berbahaya. Anel Ameta ketika ini. Stephen Shrug. Marhanman sedang menunggu di kiri padang. Bertukar posisi mendapatkan Kanikosa. Kali mencari Daisuke Sato. Satu lagi percubaan yang perlu diberi pujian selepas beberapa kali mereka gagal untuk memasuki petak pasukan Jepun. Jadi 1-2 percubaan di luar petak perlu dilakukan. Ada ni. Info kali ini pertembungan di antara dua pemain Arnel Ameta dan juga Yuto Arai jika tidak salah saya. Betul, Yuto Arai. Perlagaan tersangkut pula kasut beliau di jaring tersebut. Stephen Shrug. Baik dummy yang ditunjukkan. Ryota Sasaki. Stephen Shrug menunjukkan taring. Gol penjamaan yang berjaya didapatkan di ujung-ujung separuh masa kedua ini. Betul-betul mengejut pemain ini. Ketika beliau mengalami kecederaan dan tidak nampak seakan-akan tiada harapan untuk pasukan Filipina. Namun di situlah beliau muncul sepakan kaki kiri
Akhirnya percubaan di luar kotak penalti membuahkan hasil untuk pasukan Filipina. Sedikit insiden yang tidak diinginkan ketika ini dialami oleh Peter Grok. Dan sekali lagi di antara Yuto Arai dan juga Peter Grok, sedikit kuat ataupun keras hadangan yang dilakukan oleh Yuto Arai, memaksa untuk Peter Grok terbang keluar dari padang. Tapi apa pun, game on, kata pemain-pemain pasukan Filipina. Berjaya mereka mendapatkan gol penyamaan di hujung-hujung separuh masa kedua, selepas asakan demi asakan. Dan kali ini Peter Grok, hantaran kemas daripada Stephen Schrock. Percubaan yang terus ke dalam dakapan penjaga gol baru. Kalau kita dapat lihatkan, main berjesi nombor 1 Masaki Nakamoto. Inilah yang digantikan dengan Ricky Yanarita. Dan percubaan sekali lagi hampir-hampir sahaja. Yuto Arai, sekali lagi Kenny Balobo menjadi wira buat pasukan Filipina. Di mana saja gawang gol ini diancam, di situlah Kenny Balobo mengeluarkan kuasa beliau untuk mempertahankan gawang gol tersebut. Dan inilah gol daripada pasukan Filipina tersebut, merupakan gol ketiga pasukan Jepun yang berjaya dibolosi. Dan terus tiupan whistle ditiupkan untuk kita tamatkan separuh masa yang pertama. Yang kedua sebenarnya. Untuk kita tamatkan dan dibawa skor ini 1 untuk Jepun, 1 untuk Filipina. Dan inilah kelibat Stephen Schrock, try scorer ataupun penjaring gol penyamaan sebentar tadi. Kita berehat sebentar untuk kita sambung saingan kita di comeback period sebentar lagi. For those of you who have just joined us, the comeback For anyone new to the Asia Sevens Championship in the comeback period, the format is as follows. As both teams fight for their winning goal, every 3 minutes, one player from each team will be taken off of each team. And for every 3 minutes after that, until there's only 2-on-2 left or until they reach the deciding goal. Let's make some noise and put your hands together for our 2 finalists. Dan kita teruskan untuk comeback period selepas jaringan penyamaan daripada Stephen Schrock sebentar tadi. Agak menarik sebenarnya format ini untuk saya ceritakan kepada anda semua. Di mana comeback period Aku rekan depan sini je. uji skill dan juga ketahanan mental pemain-pemain ini. Di mana setiap 3 minit sepanjang permainan ini berlangsung, seorang pemain
daripada setiap pasukan perlu dikeluarkan untuk menyambung saingan. Jadi ketika ini best of 2. 1 gol sahaja yang dicari bagi kedua-dua pasukan ini untuk dinobatkan sebagai juara bagi Asia Seven Side Championship 2024 ini. Dan menariknya lagi format ini, pemain-pemain ini akan dikeluarkan sehingga berbaki 2 orang saja pemain bagi setiap pasukan di atas padang. Dan siapa yang mendapatkan jaringan tersebut bakal dinobatkan sebagai juara. Dan ketika ini mereka bermain dengan 7 orang di atas padang. Belum lagi 1 minit berlalu di comeback period dan bola di tangan pasukan Jepun. Taisei Izukawa mencari Shunsuke Nakamura. Masanori di tengah-tengah. Riku Moriyasu. Legar-legar dapat kita lihatkan Miran Kabe di depan. Cuba mencari ruang kosong untuk bola dihantar kepada beliau. Shunsuke Nakamura membuat gerakan. Terpaksa untuk berpatah balik ke belakang. Pasukan Filipina memilih untuk berkampung di kawasan sendiri, lakukan pertahanan. Dan terangan daripada Shunsuke Nakamura. Tiba-tiba saja satu serangan berbisa menguji ketahanan Kenry Balobo. Sedang mereka asyik bermain hantaran-hantaran pendek, tiba-tiba saja Shunsuke Nakamura melepaskan satu rembatan yang deras. Tetapi dapat kita lihatkan selagi tenang Kenry Balobo mengawal situasi. Begitu mudah beliau menepis keluar bola tersebut. Hantaran ke depan mencari Mahatman sebenarnya. Steven Shruk, Anil Ameta. Baik sebenarnya pengawalan bola. Ada satu tarikan baju yang cuba dikatakan oleh Anil Ameta. Namun Leon kata pengadil perlawanan. 20 saat saja lagi sebelum mereka mengeluarkan salah seorang pemain bagi pasukan masing-masing. Bola ke depan, laju membuka larian. Seorang saja beliau. Tiada bantuan yang diberikan pasukan Mas. Berjaya pasukan Filipina mendapatkan bola semula. Balobo diasak oleh Miran Kabe. Hantaran yang sia-sia dilakukan. Tidak berjaya menjumpai 2 ataupun rakan pasukan di hadapan. Yuya Hakozaki ini seorang lagi dan juga Stephen Shruk sebentar tadi. Wisel Ditiop, seorang pemain dikeluarkan ketika ini. Dan dapat kita lihatkan pemain Jepun yang pertama dikeluarkan, Miran Kabe, manakala pasukan Filipina pula mengeluarkan Misag Bahaduran sebagai pemain pertama yang dikeluarkan di minit yang ketiga ini. Kita teruskan. Steven Shruk. Hantaran baik mencari Mahatman, namun gerakan one-two yang kurang kemas sebenarnya. Dan satu tackle keras daripada Yuya Hakozaki. Terbaring Arnel Ameta. Late tackle yang ditunjukkan daripada Yuya Hakozaki. Hilang kawalan daripada Arnel Ameta. Bangun semula Arnel Ameta. Dan kali ini bola di kaki Daisuke Sato. Tolakan ke belakang. Cari.
Kurang pasti apa yang berlaku sebenarnya ketika ini. Namun masih lagi bola milik pasukan Filipina. Stephen Shrug membawa bola ke depan. Masih lagi bersorangan diri. Dapatkan Peter Grok sebenarnya. Anel Lameta. 30 saat lagi sebelum seorang lagi pemain yang dikeluarkan daripada kedua pasukan. Hantaran daripada Stephen Shrug. Baik sebenarnya diving yang ditunjukkan oleh Masanori. Kemas oleh Masaki Nakamoto. Dan kini Riku Moriyasu melakukan counter attack. Shunsuke Nagasaki. Set piece mencari Taisei Izukawa. Berjaya untuk ditampan keluar. Dan kali ini Shunsuke Nakamura hantaran pendek mencari Kensuke Enjo. Masih lagi pasukan Jepun berjaya dikeluarkan. Serangan balas, tertinggal pula bola di belakang. Perlahankan sedikit tempo permainan. Lihatkan keadaan sedikit scrappy sebenarnya. Sudah pun melepasi minit ketiga yang kedua. Belum lagi ada whistle ditiup. Hantaran terus Candy Balobo mendapatkan Masaki di depan. Dan kali ini Kensuke Enjo terlepas. Satu hantaran cuba dilakukan. Namun Daisuke Sato berjaya mendapatkan bola ini. Hantaran terus mencari Mahatman. Stephen Shrug memberi bantuan. Iki di padang. Ada. Hati-hati. Terus seorang lagi pemainnya dikeluarkan. Patrick Grok dikeluarkan. Manakala pasukan Jepun mengeluarkan Taisei Izukawa sebentar tadi. Empat orang sahaja ketika ini yang berada di atas padang. Tolak penjaga gol. 4 orang sahaja mereka ada untuk meneruskan saingan ini. Terus saja semakin hangat saingan bagi kedua pasukan ini. Shunsuke Nakamura cari Riki Yoda dan terus hampir saja set piece mencari Yuya Hakusaki. Menghukum pemain pasukan Filipina. Sudah pun tidak bergerak. Kendry Balobo mati langkah melihatkan bola daripada Yuya Hakusaki tersebut. Selamat seketika gawang gol lepaskan Filipina. Masih lagi ada peluang untuk mereka. Go middle! Sato go middle! Anel Lameta. Stephen Shrug bawa bola ke depan, melihatkan rakan pasukan. Kanikosa dicari di depan. Baik sebenarnya gerakan ini. Hampir-hampir saja menewaskan Masanori Abe. Untuk lontaran ke dalam bagi pasukan Filipina. Kemas pengawalan Direksi Sato. Tapi kelewat dan kali ini peluang bagi pasukan Filipina. Berjaya diselamatkan oleh Masaki Nakamoto. Kecewa Stephen Shrug yang berada di kiri itu. Melihatkan percubaan daripada Anel Lameta yang berakhir dengan tangkapan oleh Masaki Nakamoto. Kad kuning dilayangkan ketika ini. Ada. Kuning kepada jurulatih pasukan Jepun. Sedikit ketidakpuashatian daripada beliau.
Sanori Abe, Shunsuke Nakamura, Mirankabe menunggu saja sambil diasak-asak pertahanan pasukan Filipina. Hantarannya mencari Nakamura. Songketan Mirankabe, bicycle kick yang cuba dilakukan. Tidak berjaya pula. Menarik sebenarnya hantaran daripada Shunsuke Nakamura. Hampir-hampir saja kepala Stephen Shruk yang dicari oleh kaki Mirankabe. Hilangan bola ketika ini dan hantaran mencari Mirankabe. Dan gol kemenangan berjaya dihasilkan oleh Mirankabe. Berlari-lari pemain ini melakukan selebrasi. Dan akhirnya kejuaraan ini berpihak kepada pasukan Jepun. Berjaya beliau meletakkan pasukan Jepun di dalam kejuaraan selepas satu kesilapan daripada pasukan Filipina. Kehilangan bola di kawasan sendiri yang menghukum pasukan mereka. Kita lihat sekali, inilah bola hilang dan terus Mirankabe dicari. Mudah saja untuk diselesaikan oleh pemain tinggi lampai ini. Dan seterusnya menjadikan Mirankabe di depan bersama-sama dengan Matt Hartman selaku top scorer ketika ini. Inilah wira pasukan Jepun. Wira untuk pasukan Jepun. Jadi itulah telah pun kita jumpa sang juara kita bagi Asia Sevenside Championship 2024, iaitu pasukan Jepun berjaya mengekalkan kejuaraan ini 2 kali berturut-turut. Tahniah diucapkan kepada pasukan Jepun. Manakala bagi pasukan Filipina pula, tahniah juga diucapkan kepada pasukan mereka kerana telah pun memberi asakan ataupun saingan yang begitu menarik, mengikat pasukan Jepun sehingga comeback period. Jadi selesai sudah kejohanan kita di EV Arena Padang Elmina ini. Selepas 4 hari kami berkampung di sini dan telah kita dapatkan sang juara bagi kejohanan ini. Jadi itu saja daripada komentator anda. Saya Aiman Fidaus menemani anda di perlawanan akhir pada petang ini. Izinkan saya mengundur diri. Assalamualaikum dan terima kasih. Dah. Ya bang, saya dah tunjuk. Ada ni.
Boleh. Ni yang baik. Ni. We have been spoiled by such great quality of football from these two countries, dominating throughout the rounds as well as the knockout stages. It's no mistake that these two teams faced off in the final. The two best teams of the Asia Sevens Championship 2024. Dah.
very grateful to all of you who showed up for the final. A big round of applause for everyone that came here today. Thank you very much. This is the spirit of football. This is the spirit we want to see. There you go, Miran Kabe, tie top scorer. Hands together for everyone here. It has been 4 days of relentless action, non-stop skills, goals after goals after goals. And it wouldn't be possible without all of you. So thank you very much for showing your support. Hopefully we can bring more football action to you here, right at the EV Arena Almeida Shah Alam. So please, continue supporting football, continue supporting all our players, local and abroad. Stay tuned, we'll be back with you soon. 明日です。
gentlemen, we would proudly like to announce the first runner-up of the Asia Sevens Championship 2024. Please put your hands together for the Philippines! The Philippines are led by their captain, who had a momentous moment today. He scored the equalizer, Stefan Schrock. Tak sampai. Api punya kamera tak sampai. Also medals go for Mishal Bahadur, Daisuke Sato, Armel Amita, Michael Joseph Kanikosa, Mamer Moimin Aninggalan. Dah tegang lah. Tu dah maksimum tu. Marvin Jake Ricienio, Mark Hartman, tie top scorer, Rick Galantes, one of the top scorers of the tournament, also player number 10, Patrick Grog. Andres Rafael Aldeguer, Joshua Jalot, player number 12, Elihone Clyde Rasonable, other players of the squad, Marcel Ivan Wano, Ruben Jr. Doctora, Jen Matthew Francisco, and one of the best keepers of the tournament, Henry Balobo. I think we can confidently say this Philippine squad has made their country proud with their performances. Exciting football, non-stop, professional conduct. Well done to the first runners-up of Asia Sevens Championship, the Philippines. All the best for next year's tournament. They will definitely be one of the favorites. Now we want to invite Shari to join Anton as we're going to give out awards for the individual, the top performers of the tournament. We also want to invite Ethan Lee, the Executive Director of
to the front to give out their individual awards. Our first award will be the Golden Gloves Award that goes out to the best goalkeeper of this tournament. No further ado, Golden Gloves goes to player number 1 of Japan, Masahaki Nakamoto! Kan kamera Uchi kan? Well done, Nakamoto, for being one of the most secure, safest goalkeepers, conceding one of the least amount of goals in this tournament. Put your hands together for Masahaki Nakamoto! The next award will be the Golden Boot Award. This is the top scorer of the tournament, and it's no surprise, this award goes to player number 11 of Japan, Mirakami! Such a dominant performance from this top-class striker. Defenders were having nightmares dealing with him. Technical skills, dominant physique. Well done, Mirakami. Jap. There we go, his battle cry. It's been like watching above a Viking playing for Japan. Well done. And now, our final individual award will go to the most valuable player of the Asia Sevens Championship 2024, and that award goes to none other than player number 2 from Japan, Masanori Abe! Masanori Abe also performed as the captain of Japan. Such a solid performance in the central defense. Hardly any strikers were able to get goals upon him as he dominated in his position. Put your hands together once again for Masanori Abe! Before we announce the finalists, the champions of the tournament, we're just going to have a photo moment here with our 3 top performers as well as the 3 organizers of the event. Sevens, let's show those sevens, guys. I wonder who came up with that. Well done, well done. Well done for a very successful tournament. Looking forward to what these players will have in store for us next year. And now, the moment you've all been waiting for. Let's wait no longer. We announce the champions of the Asia Sevens Tournament 2024. And this prestigious goes to the best team. Ladies and gentlemen, the champions of Asia Sevens 2024, Japan! Japan have truly been a class above all the rest, as they prove time and time again. A
Shuhei Agata, and of course, player number 11, Miran Kabe. We also have the other goalkeeper, Rikia Narita. Player number 17, Riku Moriyasu. Player number 6, Kensuke Enjo. 41, Yuto Arai. And a player with legendary skills and a legendary name. Player 74, Shunsuke Nakamura. It's not easy being on top. 2 years in a row, Japan have thrilled us and proven themselves as champion. But all the other teams in Asia will have their target sights locked on this Japanese team. Let's see if they can defend their title in the Asia Sevens Championship 2025. But today there's only one champion. So ladies and gentlemen, put your hands together one more time and some noise for our champions, Japan! Now we would like to invite our 3 organizers to take photos with the Japanese team. Right after this, we want to put out a notice. And now we want to invite the captain of Japan to collect the trophy you worked so hard for. And we have Masanori Abe to meet Anton.